Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita bermula kelas yang pertama untuk tingkatan 4 AdMed kita malam sebelum mana kita buat petang. Jadi hari ini kita akan sambung topik seterusnya bahagian fungsi kuadratik. Yang pertama saya akan tolong kamu kat sini kita tengok dulu bahagian pertama iaitu ketaksamaan kuadratik. Bahagian pertama kita tengok dulu ketaksamaan kuadratik iaitu quadratic inequalities quadratic inequalities. Okey, nak soalan simple dia macam kuadratik, lebih kurang macam kuadratik, cuma dia beza sikit sebab dia ketaksamaan. Ketaksamaan maksudnya dia melibatkan sama ada 4 adik-beradik ni, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ini saja. Jadi dia ada beza sikit lah pada kuadratik kan. Okey. Saya akan bagi langkah-langkah yang biasa kita gunakan. Langkah-langkah. Bahasa Melayu pula saya buat step je. Langkah-langkah. Langkah yang pertama, kita kena jadikan dia kuadratik dulu. Kita kena susun. Susun bagi kita dapat AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksudnya jadikan kuadratik lah. Okay. Kalau dia tak expand, kita expandkan. Okay. Tapi ada setengah soalan tu kalau dia dah factorize, kita senang dapat terus. Boleh juga. Tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Asalkan jadi kuadratik saja sudah. Nombor 2, faktor lah. Kita faktor. Kita faktorkan. Bila kita dah faktorkan, cantik. Kita boleh guna. Saya biasanya favorite saya 2 kaedah. Iaitu sama ada kaedah graf ataupun kaedah garis nombor. 2 kaedah ni favorite saya. Saya jarang guna kaedah yang jadual, table. Table biasanya saya guna sangat jadual. Kita pakai dua ni je biasanya. Kaedah graf dengan kaedah garis nombor. Okey? Kaedah graf macam mana? Kaedah graf sama, kita lukis graf dia. Lukis graf dia simple je. Contoh sebagai sini. Kita buat satu garis, pasti X saja. Kalau graf dia senyum, kita buat senyum. Macam tu. Okey? Kalau masam, kita buat masam. Itu je. Ini kaedah graf kita panggil. Okey? Kemudian apa kita buat? Dekat sini adalah dia punya faktor dia. A dengan B, faktor dia. Ini pun sama. Dekat dia punya persidangan je, A dengan B. Ini untuk kaedah graf. Garis nombor lebih kurang. Sama je cerita dia garis nombor. Cuma garis nombor dia tak adalah bentuk graf. Dia ada garis. Macam tu. Garis nombor. Dia sama juga. Benda yang duduk kat situ adalah A dan B juga. Garis nombor. Cuma, kalau A dia positif. Kalau A dia positif, dia senyum. A positif senyum, dia start dengan positif, negatif, positif. Ini untuk A positif. Untuk A negatif, garis nombor AB, dia akan mula dengan negatif, positif, negatif. Ini terpulang dekat dia punya apa? A kita ni. A kita ni kalau dekat graf, dia bagi bentuk. Kalau dia positif, senyum. Kalau negatif, dia masam. Kalau dekat graf. Kalau dekat garis nombor, dia mula siapa? Kalau dia positif, mula positif. Kalau dia negatif, dia mula negatif. Itu kaedah yang kita gunakan. 2 kaedah yang saya nak bincang malam ni. Iaitu kaedah graf dan kaedah garis nombor. Saya tengok masuk. Okey. Jadi kita terus pergi dekat soalan. Kita tengok langkah-langkah dia, baru kita buat soalan. Senang sikit. Tengok soalan yang pertama. Latihan 2.3. Putek saja. Okey. A very simple soalan dia. A dia bagi apa? X square lebih kecil daripada 4. Langkah pertama, saya jadikan dia kuadratik. Jadi saya akan buat X square minus 4 kosong. Okey. Kemudian guna kalkulator je. Kalau kamu tak biasa faktor manual, kamu guna kalkulator, tak ada masalah. Kamu pakai je kalkulator untuk faktor. Bila kamu pakai kalkulator untuk faktor, yang kita pakai mod tu kan. Mod EQN tu. 1 degree degree 2 tu, masukkan ABC ni. Dah dapat jawapan dia. Apa kita buat? Jangan tulis bawah ni jawapan. Tak payah tulis pun. Kita terus buat. Kalau kaedah graf, ini kita fokus kaedah graf dulu. Garis nombor sama. Saya akan buat garis.
saya akan tandakan sini. Okey, contoh soalan ni. Bila kita faktor, kita akan dapat jawapan dia positif 2 dan juga negatif 2. Akan dapat dua jawapan. Positif 2, negatif 2. Jawapan dia saya tak tulis. Ambil kat kalkulator je. Jadi macam mana kita nak isi? Yang kecil, isi sebelah kiri. Yang besar, isi sebelah kanan. Macam tu. Okey, ini untuk kaedah graf. Kemudian buat apa? Bentuk graf. Fokus dekat A. A kita ni positif. Jadi bentuk graf kita senyum. Bila bentuk graf senyum, dekat graf ni kita kena buat bentuk senyum macam ni. Senyum. Nampak? Okey. Kemudian macam mana? Apa yang seterusnya kita buat? Seterusnya kita kena lorek. Untuk kaedah graf kena lorek. Kat mana nak lorek? Kita tengok belakang ni. Tengok. Kalau dia kata lebih kecil. Kan? Lebih kecil maksudnya apa? Bawah. Lebih kecil maksudnya bawah. Kalau lebih besar maksudnya atas. Itu je. Lebih kecil, bawah. Lebih besar, atas. Jadi soalan ni, lebih kecil maksudnya bawah. Bawah, kita tengok bawah. Graf jumpa bulatan. Bila jumpa bulatan maksudnya kita akan lorek tengah-tengah. Okey? Jadi jawapan kita akan dapat jawapan dia di tengah-tengah. Siapakah dia? Adalah X berada di antara negatif 2 dan 2. Siap. Ini kita panggil dia untuk selesaikan ketaksamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah graf. Cikgu, boleh? Ya. kenapa tu kita buat dia tolak 4 kurang daripada kosong? Sebab dia kuadratik kan? Sebab dia kuadratik. Sebab dia bagi awal-awal ni dia tak susun dalam bentuk kuadratik. Kita susun dulu. Kan? Kita susun dulu. Jangan kamu tak payah pindah square. Bila pindah square, dia melibatkan inequalities-nya tu pening nak buat. Kadang-kadang pelajar pergi pindah square, memang akan dapat 2 juga. Kan? Dia tak nampak, kena ingat. Kena buat kuadratik. Bila kuadratik akan dapat 2 jawapan. Kalau square biasa, 1 jawapan je kamu buat. Nanti salah. So memang kalau apa-apa pun memang kena letak kosong kat belakang sekali. Kosong belakang lagi. Sebab kuadratik kita, apa formula kuadratik kita? AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Jadi kuadratik nak dapatkan ABC ni, mestilah ujung dia mesti kosong. Okey. Okey. Boleh Hanis siapa ni? Oh, Hanis ada Hanis. Okey. Saya padam ni Tengok contoh. Sebab 2-3 kali kita tengok contoh, kita boleh faham. InsyaAllah. Okey, contoh yang kedua, B. Saya ikut soalan dia, B. Dia bagi 2 tolak X. 8 tolak X lebih kecil pada kosong. Okey, sebenarnya soalan ni dia dah faktor siap. Okey, kalau dia dah faktor siap macam ni, kalau kamu tak expand pun tak apa. Tak payah expand pun tak apa kalau kamu faham. Yang ini adalah dia dah faktor komplit dah kuadratik. Okey, cuma problem dia, kita tak dapat teka A kita bentuk graf. Sebab tu saya bagi step saya, macam mana pun soalan, kamu kena dapatkan dulu persamaan kuadratik. So saya akan expand dulu ni. Pelan-pelan dia akan dapat apa ni? 16. Sini 16. Sini tolak 2X. Bawah tolak 8X. Sini tambah X kuasa 2. Susun bagi cantik. X kuasa 2 tolak 10X. Campur 16 lebih kecil pada kosong. Dah dapat kuadratik. Dapat kuadratik, ambil kalkulator. Kamu faktor, kamu mesti akan dapat 2 jawapan. Okey, jawapan pertama kamu akan dapat 2. Okey, jawapan satu lagi kamu akan dapat 8. Jadi kamu akan dapat 2 dan 8. Okey, itu faktor dia. Lepas faktor apa? Bentuk graf. Kat mana nak tengok bentuk graf? Tengok depan. Jadi A kita ni, A sama dengan 1. Jadi maksudnya positif. Bila positif maksudnya graf kita senyum. Okey, senyum, graf kita buat graf senyum. Macam tu.
Okey. Lepas buat graf senyum, tengok belakang pula. Belakang ni nak tentukan apa? Nak lorek mana? Lorek mana? Okey. Tengok. Lebih kecil maksudnya kita kena lorek bawah. Itu petua dia. Mula tengok depan, lepas tengok belakang. Okey. Sampai kat sini kita buat apa? Kita terus lorekkan. Bila kita lorek bawah, jawapan kita berada kat mana? Tengah. Tengah. Jadi itulah tulis X. X berada di antara, ni cara tulis dia, 2 dan 8. Okey, cuba tengok dan fahamkan. Boleh? Okey, kita buat satu lagi. Padam ni. Kita masuk dekat ini, dia masuk dekat C dah. Dia jadi apa soalan dia? X square lebih kecil atau sama dengan 4X campur 12. Okey, tadi saya buat kaedah graf. Kan? Okey. Jadi yang C ni pun saya nak tunjukkan kamu macam mana kita buat. Kita cuba tukar pula kaedah. Kaedah apa? Garis nombor. Kita buat garis nombor lah. Macam mana garis nombor? Sama cerita dia. Awal-awal semua sama. Jadikan kuadratik. X kuasa 2. Tolak 4X. Tolak 12. Lebih kecil atau sama dengan 0. Kan? Okey. Ambil kalkulator. Kamu fakturkan. Kamu buat garis nombor. Garis sama. Tempat letak pun sama. Cuma beza apa? Kita tak buat graf. Kita buat garis nombor. Tengok. Mod A kita 1. B negatif 4. Dan C negatif 12. Jadi kita akan dapat 6 dan negatif 2. Okey. X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 2. Yang kecil belah kiri. Yang besar sebelah kanan. Okey. Sekarang tadi buat apa? Graf. Sekarang kita try garis nombor. Garis nombor ni simple je. Macam mana buat? Garis dia. Garis. Betul-betul dekat 2 dengan 6 tu. Garis. Macam tu. Kemudian kita tengok A kita. A kita apa? A kita sama dengan 1. Maksudnya dia positif. Bila A positif, dia akan mula sini positif, negatif, positif. Macam tu. Itu kalau kita buat garis nombor. Dia mula apa? Positif, negatif, positif. Okey? Kemudian, yang belakang ni, dia tak ada lorek. Kalau kamu lorek pun tak ada masalah. Cuma, dia nak lorek kat mana? Dia tengok syarat dia betul-betul. Lebih kecil kosong. Lebih kecil kosong maksudnya apa? Negatif. Less than 0. Lebih kecil daripada kosong maksudnya apa? Negatif. Jadi kita akan lorek dekat mana? Dekat negatif. Jawapan kita masih berada di mana? Tengah-tengah. Tulis jawapan kita. X berada di antara negatif 2 dan 6. Cuma beza dia. Sebab soalan dia ada equal. Jawapan pun ada equal. Cuba perhatikan. Ini kita panggil dia apa? Garis nombor. Okey. Kita masuk satu pelan-pelan. C dah, D. Nanti saya akan lepas kamu try tengok kejap. Lepas ni kita ada banyak latihan intensif tu, akan jumpa balik soalan ni. InsyaAllah. Kita tengok kat sini D. Dia bagi apa? X. X tolak 2. Lebih besar 3. Jadikan kuadratik tu tak ada masalah. Kuadratik ni expand. X kuasa 2 tolak 2X
tolak 3 lebih besar kosong. Sama. Ambil kalkulator, faktorkan. Ambil kalkulator, faktorkan. Kita akan dapat X kita 1, negatif 2 B kita, negatif 3 C. Dah akan dapat negatif 1 dan 3. X sama dengan negatif 1, X sama dengan 3. Okey. Kalau kita buat kali ni saya buat dua-dua. Satu garis nombor, satu graf. Okey. Tapi cara pertama dia sama nampak. Sama cerita dia. Letak. 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 Siapa? Yang kecil belah kiri. Yang besar belah kanan. Sama cara dia. Okey. Cuma untuk graf, kita tengok A kita positif. Maksudnya graf kita senyum. Senyum. Macam tu. Kan? Okay, yang ini A kita positif, maksudnya garis nombor kita bermula dengan positif, negatif, positif. Nampak? Okey. Jawapan ambil kat mana? Yang ini kita ambil apa? Atas. Kalau untuk graf ambil atas. Bila atas, dia tak jumpa bulat. Bila tak jumpa bulat, dia jumpa ujung. Ujung kita kena lorek di luar ujung. Dua-dua belah. Ini jawapan kita macam mana? Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Jadi kita tulis jawapan X ke kiri. Negatif 1 ada sama dengan? Tak. Seorang lagi X ke kanan. Selesai. Sama tak kaedah dia? Tengok. Garis nombor macam mana? Garis nombor yang ini maksudnya apa? Positif. Kalau positif maksudnya lorek tempat positif. Dua jawapan juga dapat. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. Jawapan akan dapat X negatif 1, X 3. Nampak? Dia sama cerita dia. Kaedah sama. Okay? Kita pergi dekat E. E dia complicated kat mana? Dia biasanya soalan ni, dia bagi susah kamu kat yang ni lah. Macam mana kita nak buat apa? Nak kembangkan, nak jadikan dia kuadratik. Itu dia bagi susah kat situ. Bila dah sampai nak buat graf apa semua senang soalan ni. Ini dalam SPM yang sebelum-belum ni, bukan silibus kamu, sebelum-sebelum ni, setiap tahun ada soalan ni. Nombor 1E, dia bagi X tambah 2 kuasa 2. 2X tambah 7. Okey. Yang ini kita dah bincang macam mana expand ni sebelum ni. Macam mana laju expand dia. Yang ini terus kamu buat apa? X kuasa 2 campur 2 kali 2. 4X campur 2 kuasa 2. 4. Tolak 2X. Tolak 7. Lebih kecil daripada 0. Susun bagi jadi kuadratik. X kuasa 2. 4 tolak 2 tinggal 2X. 4 tolak 7 dapat negatif 3. Lebih kecil pada 0. Okey. Ambil kalkulator. Faktor. Sama. Oh, lain sikit. 1, 2. Negatif 3. Dia dapat 1 dengan negatif 3. Jadi kita akan dapat kalkulator kita akan bagi X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3. Nak pakai mana? Okey, graf boleh. Tak ada masalah. Graf pun boleh. Yang kecil negatif 3. Yang besar 1. A positif. Bentuk graf senyum. Lorek mana? Bawah. Tulis jawapan X di tengah-tengah bawah. Lebih kecil ni negatif 3 dan 1. Okey? Boleh tu. Simple je soalan dia. Dia biasanya soalan ni soalan dia jarang berlaku dekat yang terpisah ni. Jarang berlaku terpisah. Kebanyakannya bergabung. Cuma ada soalan yang terpisah. Jawapan terpisah ada. Bukan tak ada. Okey? Cikgu. Ya. Kalau yang garis nombor tu macam mana nak tahu nak lorek kat mana? Oh, lorek kat mana? Garis nombor. Contoh yang ni. Yang ni.
Okey? Sama kat cerita dia. Ini negatif 3 dengan 1. Kita buat garis nombor kita berdasarkan apa mula? A kita positif. Bila A positif, mula positif, negatif, positif. Nak lorek mana sama Syafiqah. Tengok belakang. Cuma kalau garis nombor, lebih kecil pada kosong. Apa maksud lebih kecil pada kosong? Lebih kecil pada kosong maksudnya apa? Negatif. Kalau lebih besar pada kosong, maksud dia positif. Jadi kalau soalan dia ni lebih kecil pada kosong, lorek kat mana? Lorek dekat negatif. Macam tu. Sebab tu yang ini tadi, saya lorek dekat mana? Lorek dekat positif. Sebab dia kata lebih besar. Nampak? Itu kegunaan dia. Cara sama akan dapat jawapan sama. Dapat tengah juga. Nak lorek mana? Beza dia tu je. Kalau graf, lebih kecil, bawah. Lebih besar, atas. Kalau garis nombor, lebih kecil, negatif, lebih besar, positif. Boleh Syafiqah? Okey? Boleh. Okey. Kita tengok soalan nombor 2. Dia sikit je. Topik ni dia sikit sebab nanti dia ketaksamaan kuadratik ni banyak digunakan dalam topik lain nanti. Kamu tengah buat benda lain tiba-tiba jumpa ketaksamaan kuadratik. Kan? Okey? Pak Damdi. Okey, macam biasalah. F saya tinggalkan kat kamu untuk buat latihan. Jadi kita tengok nombor 2 terus. Nombor 2 dia bagi cari julat. Okey, pertama dia keyword dia adalah cari julat. Bila dia kata cari julat kat sini, kan kamu kena ingat, cari julat maksudnya apa? Julat saja menunjukkan dia mesti melibatkan ketaksamaan. Julat. Kan? Lagi satu, lawan julat dia kata cari nilai. Cari nilai. Kalau soalan tu kata cari nilai maksudnya sama dengan. Kat situ kita dapat hint dah. Oh, kalau dia kata cari julat maksudnya mesti melibatkan ketaksamaan. Okey? Yang tu pertama. Kadang-kadang sebab bila kita buat soalan exam, kita tak tahu topik apa. Jadi kita dapat hint melalui itulah. Cari julat. Cari julat untuk X bagi 3X kuasa 2 tolak 5X 16 campur X 2X campur 1. Yang ni saja trik dia. Dia bagi panjang untuk kamu apa? Kita kena cekap lah. Kembangkan kan. Jadi ini belum kembang. Jangan mesti yang lain dulu. 3X kuasa 2 tolak 5X 16 campur. Baru saya expand dulu ni. 2X kuasa 2 campur X. Pindah semua ke sebelah sini untuk jadikan apa? Kuadratik. 3X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. 3 tolak 2 tinggal 1. Tolak 5X tolak 1. Tolak 5 tolak 1. Dapat tolak 6X. Nombor tolak 16. Okey. Ambil kalkulator dah boleh faktor dah. Okey. 1 negatif 6 negatif 16. 1 negatif 6 negatif 16. 8 negatif 2. Kita akan dapat 8 dan negatif 2. Kita buat apa? Kamu suka yang mana? Garis nombor? Okey, yang ni kita buat garis nombor. Garis nombor. Yang kecil sebelah kiri. Yang besar sebelah kanan. Okey, kalau garis nombor, kita buat garis nombor. Tarik. Tarik. Tengok depan. Positif. Jadi mula dengan positif, negatif, positif. Lorek mana? Tengok belakang. Nak lorek mana? Kita kena lorek lebih besar pada kosong. Lebih besar pada kosong means maksudnya apa? Positif juga. Berapa kawasan kena lorek? 2 kawasan terlibat. Okey. Jadi jawapan kita ada berapa? Ada 2. Seorang kanan, seorang kiri. Yang pertama, X kiri negatif 2. Cek simbol ada sama dengan. Seorang lagi. X lebih besar 8. Cek simbol ada sama dengan. Siap. Okey. Boleh? Simple je sebenarnya.
kebanyakan soalan dia macam ni lah lebih kurang cerita dia. Kan? Cuma kadang-kadang nak dapat yang mula-mula ni. Dah dapat yang mula-mula ni. Dah dapat mula-mula ni kadang-kadang dia bagi dalam bentuk apa? Luas, kira perimeter kadang-kadang, isi padu. Dia boleh bagi macam-macam masalah. Yang ini pula dia bagi dalam bentuk perkataan tak kadang-kadang. Dia tak bagi macam ni. Perkataan contoh dia bagi lebih sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya ni. Sekurang-kurangnya. Tidak lebih, tidak kurang. Semua. Itu kita akan belajar ada topik yang seterusnya nanti. Yang mana dia tak bagi soalan ketaksamaan kualitatif dengan secara direct. Maksudnya secara apa? Kebat lah. Kan? Okey? Jom kita masuk latihan yang paling special. Paling special pula. Sebab apa? Dia mula daripada awal sampai ke takap mana kita belajar ni. Dia ulang kaji balik. Latihan intensif 2.1 kan. Jadi yang mana ketinggalan sebelum ni pun tak apa. Teruskan saja. Okey. Ini kelas malam. Mungkin ramai tak masuk kelas malam. Tak apa tak ada ni. Kelas malam ni mungkin tak apa. Mula-mula kot. Nanti bila dah okey balik. Okey kot. Kadang ada yang pergi bercuti ni balik kampung. Tapi jangan risau. Semua kelas saya record. Kamu boleh tengok. Okey, kita pergi dekat latihan intensif 2.1 kan. Latihan intensif 2.1. Okey, sekejap. Mana? Hanis ada print ke? Saya punya ni? Ke tengok buku teks? Hanis? Mana Hanis? Saya print cikgu. Print. Okey, tak apa. Buku teks ada tak? Buku teks ada lagi? Dah hantar? Ada. Ada pun tak apa lagi bagus. Dua-dua Okey. Kita tengok soalan nombor 1. Latihan selesaikan persamaan kuadratik. Okey, dia bagi selesaikan persamaan kuadratik. Okey, saya tak tulis macam tu 3x x tolak 5 sama dengan 2x tolak 1. Okey, yang ni tak ada masalah. Kunci dia berikan jawapan. Berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Ini kira kat sini. Sebab apa? Nak selesaikan kuadratik, kita dah belajar 3 kaedah. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, penyempurnaan kuasa 2. Yang ketiga, formula. Okey? Mana satu nak pakai? Biasanya pelajar akan pakai faktor, senang. Okey? Cuma kalau dia bagi hint benda ni, berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Yang boleh dapat cantik tempat perpuluhan ni, satu kaedah yang special itu kita panggil dia menggunakan rumus ataupun formula. Formula kita boleh hint dia. Kalau kita punya buat faktor tak dapat perpuluhan macam ni. Dia dapat cantik nombor dia. Apa rumus dia? Okey. Rumus dia X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC per dengan 2A. Formula ni dia bagi dalam senarai formula yang banyak-banyak tu. Kalau kamu lupa, boleh rujuk semula. Okay? Cuma step dia macam biasa. Adakah kuadratik macam ni? Tak. Kita kena jadikan apa? Sama dengan kosong dulu. Saya kembangkan dulu. Kita akan dapat kat situ. 3x kuasa 2 tolak 15x sama dengan 2x tolak 1. Susun 3x kuasa 2 tolak 17x campur 1 sama dengan 0. Dah dapat sini, kita guna kalkulator dulu. Walaupun saya kata kita pakai rumus, kita pakai kalkulator dulu. Tekan kalkulator macam biasa. A kita 3, B negatif 17, C 1. Okey. Ambil dulu jawapan dia, 3 tempat perpuluhan.
Tulis kat tepi-tepi tu. 5.607 dengan 0.059. Dua-dua kita dah ambil 3 tempat puluhan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Okey. Lepas tu baru kita buat. Dah dapat ni, maksudnya A sama dengan 3, B sama dengan -17, C sama dengan 1. Masukkan ke dalam formula. Formula kita X sama dengan -B plus minus punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 A C per dengan 2A. Okey, yang mana wajib kita kira dulu? Yang wajib kita kira guna kalkulator secara biasa yang dalam ni dulu. Dalam ni saja. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan. Pastikan kamu tekan kurungan tu kena ada. Jangan silap, kurungan. Kurungan -17. Tutup kurungan kuasa 2. Tolak 4 darab 3 darab 1. Kita akan dapat 277 kat sini. Jadi langkah kerja seterusnya kita akan tulis X sama dengan, ini dah jadi 17 plus minus punca kuasa 2 277 per 6. Ini cukup. Sudah cukup jalan kerja ni. Lepas tu buat apa? Ambil jawapan. Tulis jawapan. Oleh sebab itu X sama dengan 5.607 dan X sama dengan 0.059. Kalau kamu rajin, kamu cek. Okey. Tak payah tekan yang tu. Cukup. Kalau kamu rajin, kamu cek. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Ini kita panggil dia teknik. Macam mana nak jawab. Okey. Bila dia bagi hint dia ni, maksudnya dia nak tengok apa? Pelajar tahu tak guna formula? Tahu guna formula. Kan? Jawapan memang tak akan salah. Sebab jawapan kita guna kalkulator. Kaedah lah. Okey. Itu contoh. Dan kalau dalam exam jumpa soalan ni, best. InsyaAllah boleh dapat full mark. Okey. Kita masuk terus nombor 2. Nombor 2. Boleh saya padam ni? Nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 kat sini. Diberi persamaan kuadratik 2x tolak 5 kuasa 2 sama dengan 4x campur 7. Soalan A dia kata apa? Ungkapkan persamaan kuadratik dalam bentuk biasa. Dia suruh jadikan AX kuasa 2 campur BX campur C sama kosong. Maksudnya apa? Kemahiran apa dia nak tahu? Kemahiran kembangan. Kembangan yang dia nak tahu. Jadi kita akan kembang. Kena ingat, kalau ada kuasa 2, 2 tak boleh masuk. Kena settlekan kuasa 2 dulu. Jadi 2 stay, saya tukar di kotak. Kalau kamu buat kurungan biasa pun tak apa. Ini saja nak bagi bentuk, nak bagi bezakan antara asal dengan ni. Kembangkan dulu. X kuasa 2 tolak dengan 10X campur 25. Okey, sama dengan yang sebelah sini pun kita kembangkan. 4X campur dengan 28. Kemudian baru kita susunkan. Kalau boleh songak terus. Contoh macam ni lah. Ni 2X kuasa 2 boleh terus. Okey, tolak 10X. Saya tak darab 2. Okey, 20X. Okey, kemudian campur dengan 50. Tolak 4X. Tolak 28 sama dengan 0. Final answer 2x kuasa 2 tolak 20 tolak 4 tolak 24. 50 tolak 28 dapat 22. Habis, siap. Ini kita panggil dalam bentuk apa?
am. Persamaan kuadrat dalam bentuk am. AX kuasa 2 campur BX campur C namanya bentuk am. Okey. Nyatakan hasil tambah dan hasil darab punca. Hasil tambah dan hasil darab punca. Formula. B ada formula. Hasil tambah punca. Saya pakai apa? SOR kan? Sama juga. SOR. Sama dengan apa formula kita? Bar. Negatif B per A. Okey. Hasil darab punca. POR. Product of root. POR formula kita apa? Char. Hasil tambah dengan hasil darab gunakan formula. Okey. Untuk hasil tambah kita ambil negatif B. Negatif 24. Per dengan 2. Dapat jawapan 12. Faham? Okey. Hasil darab pula apa? C per A. Berapa C kita? 22. Per dengan 2. Dapat jawapan 11. Dia tak susah. Bila kita tahu formula, soalan senang. Masalah ni dalam exam terlupa formula. Alamak, formula. Jadi macam mana nak ingat formula? Setiap kali kita buat soalan tu, walaupun kita dah tahu formula, kita tulis semula formula tu. Kan? Seolah-olah macam mengajar diri kita semula. Kita ajar diri sendiri tau. Ajar semula. Okey, ni formula dia. Ingat. Macam tu. InsyaAllah kita akan lupa. Okey. Nombor 3. Boleh Kalau laju cakap Jangan padam dulu. Okey, nombor 3 ni kritikal juga soalan dia. Nombor 3. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan. Alfa dan beta. Punca bagi siapa? Punca bagi 2x kuasa 2 campur 6x tolak 7 sama dengan 0. Nampak kan? Kat sini, apa kita nak cam? Dia bagi punca. Berapa punca dia bagi? 2 punca. Kalau dia bagi 2 punca, biasanya kat sini kita boleh guna formula apa? SOR. Saya pakai SOR. Bar. Yang tadi dengan apa? POR. Char. Kenapa pakai SOR bar POR char? Hasil tambah, hasil darab datang daripada ni. Baca A, B, C punya datang. Ini boleh guna. Kita letak dulu. Siapa hasil tambah? Alpha tambah beta. Nampak? Negatif B. Negatif 6. Per dengan 2. Dapat negatif 3. Seorang. Okey? Yang ini. POR. Alpha beta. C. Negatif 7. Per dengan 2. Tak boleh selesai. Biar macam tu je. Okey? Itu benda pertama. Dapat je tengok ada 2 punca. Ada ABC yang ni dulu. Apa soalan ditanya bawah? Kemudian kita pakai. Contoh soalan dia kata, bentukkan persamaan kuadratik. Cerita lain. Bentuk untuk A. Bila dia suruh bentukkan persamaan kuadratik, kita ada formula untuk pembentukan kuadratik. Apa formula dia? Formula dia adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca campur hasil darab punca sama dengan 0. Ini formula untuk pembentukan persamaan kuadratik. Jadi, apa kesimpulan kita? Kita kena cari SOR dengan POR. Hasil tambah dengan hasil darab punca yang baru. Apa punca yang baru? A dia bagi apa situ? 1 per 2 campur 1. 1 per 2 beta campur 1. Jadi, saya akan pergi cari apa? Apa SOR-nya? Apa SOR? Jangan pakai SOR bar per char. Tak boleh pakai SOR bar per char. Bar dengan char tak ada. Atas ada. Bawah tak ada. Kena tambah. 1 per 2 alfa campur 1 campur dengan 1 per 2 beta campur 1. Kemahiran apa yang perlu dia nak tengok? Dia nak uji. Kalau soalan ni masuk uji apa? Kemahiran pecahan algebra. Macam mana selesai pecahan algebra ni? Kita kena darab apa? Darab silang kawin.
Silang naik atas, bawah, kahwin. Jadi kita akan dapat apa kat sini? Ni naik atas dapat 2 beta campur 1 campur ni naik atas 2 alfa campur 1 per kahwin dua-dua ni. Kahwin dua-dua maksudnya kita kena buat 2 bracket lah, nanti kita expand. 2 alfa campur 1, 2 beta campur 1. Panjang saya nak sambung ke mana? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sini ya. Okey. Setakat ni boleh Sampai sini dah. Dia akan jadi apa situ? SOR sama dengan, saya ambil ni. 2 alfa campur 2 beta campur 2. 2 alfa campur 2 beta campur 2. Bawah. Kembangkan. Kembangkan kita akan dapat 2 alfa kali dengan 2 beta. 4 alfa beta. Nah ini. Kemudian 2 alfa campur 2 beta campur 1. Boleh nampak? Ini kemahiran ni nak tengok. Kemahiran, kita panggil dia kemahiran pecahan algebra. Okey, sekarang ni yang saya ada alfa campur beta dan alfa darab beta. Yang ini kita nampak 2 dengan 2 boleh faktor. Dia akan jadi 2 alfa campur beta campur 2 per bawah. Ni 4 alfa beta. Alfa beta saya ada, tak apa, tak ada masalah. Terus. Yang ini sama. Kena faktorkan. Alfa campur beta campur 1. Kamu kena fahamkan. Sikit-sikit kita buat. Okey. Sekarang kita boleh buat apa? Penggantian. Substitute. Masuk nombor dia. Siapa 2 alfa campur beta? Ni. Siapakah dia? Negatif 3. Campur 2. Settle orang atas. Orang bawah pula. 4 dengan ni. Negatif 7 per 2. Saya tukar jadi 3.5. Sebab apa? Senang tulis. Bukan ubah. Senang tulis. Okey. Campur dengan 2 kali dengan negatif 3 campur 1. Selesaikan atas. Selesaikan bawah. Dapat jawapan. Yang pertama. Negatif 6 campur 2. Negatif 4. Bawah. Negatif 3.5 darab 4. Negatif 4 boleh. Betul tak? Cek. Negatif 4 boleh. Tolak negatif 6. Negatif 2 boleh. 20. 20 campur 1. Negatif 19. Jawapan akhir akan dapat 4 per 19. Cuba kamu cek ni. Tekan kalkulator tengok. Betul tak dapat? Itu baru SOR. Belum POR. Betul-betul. Betul kan? Bila soalan jadi macam ni, kalau SOR-nya complicated macam ni, POR sepatutnya simple. Dia tak boleh dua-dua. Dua-dua kacau bilau. Markah. Bagi contoh markah ni, markah contoh bagi 4 markah. Kan? Nah, SOR saja berjela. POR pun berjela lagi. Kacau tak ci. Nanti kena komplain. Jadi, POR dia nampak macam ni, tapi sebenarnya simple je POR dia. POR maksudnya apa? Kita darab. Ni darab ni. 1 per 2 alfa campur 1 darab dengan 1 per 2 beta campur 1. Kamu tengok, macam complicated juga. Tak. Kita dah buat. Kat mana dah buat? Ni bawah ni. Bawah ni benda ni yang kita buat ni. Yang kita darab. Ni. Bawah ni. Kita dah buat bawah tu. Sebab tu saya tak bagi dia macam mana bawah? Bawah dah jadi macam mana? Jadi ni. Ini jadi ni. Ni jadi ni. Ni jadi ni. Ini memang ni cerita dia. Jangan pergi bawah lagi. Cukup sini je. Jadi situ. Jadi siapa kat bawah dia? 1 per negatif 19. Sampai situ je. Tu cerita dia. Ambil terus tu. Tu ambil. Ambil. Sebab apa? Kita tak payah. Sebab apa? Pemeriksa akan faham. Pelajar ni dia pandai. Dia tengok tadi dia dah buat. Dia ambil. Dia dah buat. Nampak? Terus dapat jawapan. Sekarang kita dah boleh isi. Apa dia punya persamaan dia? Dekat formula ni. Oleh sebab itu jawapan dia akan dapat apa? X kuasa 2
tolak hasil tambah. 4/19X campur hasil darab. Campur dengan negatif akan dapat tolak. 1/19 sama dengan 0. Ada pecahan. Kalau tak cantik, kita boleh darab semua dengan 19 bagi cantik. 19X kuasa 2 tolak 4X tolak 1 sama 0. Okey? Jawapan dua-dua diterima. Dua-dua betul. Boleh? Okey? Cuba semak jawapan. Cikgu, Ya. yang 1/-19 tu saya tak dapat lagi kat mana. Oh, ni. Ni. Dia benda ni sama ni. Bila kita darab ni, nampak? Bila kita darab dua ni, kita tulis dia akan jadi 1/2 alfa campur 1, 2 beta campur 1. Maksudnya benda ni sama ni. Yang bawah saja, bukan atas tak pakai, bawah je. Ni. Ni kita dah buat. Ni. Nanti kalau kita buat juga, kita akan salin benda yang sama. Lepas salin ni, ni, bawah je. Atas tak ada kaitan dengan cerita dia. Ni. Sampai situ. Nampak? Okey. Okey. Tapi kalau biasanya kalau dalam exam, kadang-kadang kita tak perasan, kita buat semula. Tak ada masalah. Kan? Cuma kita rugi masa sikit. Markah tetap full. Cuma kita rugi sedikit masa. Kan? Okey. Kita tengok yang B pula. Wow. 5 alpha beta. Okey, boleh? Bila kamu dah nampak jalan kerja dia flow dia yang penting. MAT ni. Okey. Atas saya tak usik sebab benda yang sama. Bawah ni je. Kita tengok B pula kan. Okey. Saya biar dulu yang ni. Biar dulu. Jadi B kita, dia bagi punca dia adalah 5 alfa per beta dengan 5 beta per alfa. Sama jalan kerja dia saya akan buat. Ni saya pakai bahasa Melayu pula. Tadi bahasa Inggeris. Hasil tambah punca. 5 alfa per beta campur 5 beta per alfa. Kemahiran apa? Sama juga bila tambah. Pecahan algebra. Sama kes dia. Apa nak buat pecahan algebra? Kita kena silang kahwin. Yang kita akan dapat sini 5 alfa kuasa 2 campur 5 beta kuasa 2 per alfa beta. Okey. Kat sini kita akan wujud satu benda yang minggu lepas saya ada cerita kot. Alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2. Sekejap padam ni. Okey. Jadi bila dah sampai macam ni, saya bawa ke sini dah jauh sangat pergi jalanan dia. Sini sudah. Sekarang dah jadi 5 tu boleh faktor. Alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2 per alfa beta. Okey, alfa beta selesai. Dah ada nombor. Masalahnya alfa ini terkeluar pula ni. Situ salah letak. Nanti salah. Okey, alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2. Ini kamu kena ingat. Lagi sekali saya kata, hafalkan iaitu alfa kuasa 2 tolak beta kuasa 2 sama dengan alfa campur beta, alfa tolak beta. Yang ini kat mana kita guna? Banyak kita guna nanti dalam conjugate. Conjugate. Jadi kamu akan belajar dalam topik index nanti kan. Dia akan pakai banyak benda ni. Okey. Satu lagi adalah alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2. Dia lain alfa campur beta. Alfa campur beta formula dia adalah alfa campur beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey. Itu formula dia. Macam mana dapat formula ni? Saya kotakkan. How? Macam mana dapat formula ni? Formula ni dapat daripada expand benda ni. Apabila alfa campur beta kuasa 2 kita expand kan?
kita akan dapat adalah alfa kuasa 2 campur 2 alfa beta campur beta kuasa 2. Macam tu. Nampak? Sebab tu bila saya nak alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2 saja, yang ni saya tak nak. Bila tak nak, kita kena pindahkan ke sebelah. Jadi pindah ke sebelah, bertukarlah Mamat ni menjadi tolak. Tu jadi formula tu. Dia daripada expand dia saja. Okey? Nak guna kat sini. Ni ada kotak ni. Pendek kan nak pakai. Sorry okey. Kau punya dekat ni saja. Aku nak pakai space. Okey. Sampai sini kita dah dapat dah. 5. Apa formula alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2? Alfa campur beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey. Kemudian per dengan alfa beta. Ganti nombor. Baru ganti nombor. Siapa nombor dia? 5 jangan usik. Alfa campur beta. Negatif 3 kuasa 2. Tolak 2. Alfa beta pula. Negatif 3.5. Senang tulis. Per dengan 3.5. Negatif 3.5. Sekarang ambil kalkulator kira tengok. 9 campur 7. 9 campur 7 betul. 16. 16 kali 5. 80. 80 bahagi negatif 3.5. Betul ke? Nombor pelik saya dapat ni. Kamu dapat nombor apa? Negatif 76/7. Betul lah tu. Sama. Saya nombor pelik. Negatif 76/7. Okey? Itu cara kita buat pecahkan dia. Itu baru apa? Ini baru cerita dia hasil tambah punca. Bila hasil tambah macam ni punya cerita, kamu akan tengok macam mana hasil darab. Hasil darab biasanya dia akan jadi senang aja. Hasil darab maksudnya terus kita ambil 5 alfa per beta darab dengan 5 beta per alfa. Kamu tengok apa jadi? Alfa dengan alfa mati, beta dengan beta mati, dapat 25. Dia tak boleh. Tadi pun saya kata, dia tak boleh dua-dua. Susah, tak boleh. Kan? Sekarang kita dah boleh masuk dalam persamaan kita. X kuasa 2 tolak hasil tambah. Tolak jemput tolak akan jadi tambah. Saya tulis dulu bagi kamu nampak. 76/7X campur 25 sama dengan 0. Ada 7, tak cantik. Darab semua dengan 7. 7X kuasa 2 campur 76X campur darab 7. 175. Betul ke? Okey. Saya rasa okey kot. 25 kali 7. Sekejap. 25 kali 7. 150, 75. Betul. Zaman dulu pakai jari macam mana? Kan? Boleh faham tak ni? Susah kan? Susah tak? Tapi sebenarnya nampak mula-mula macam susah. Bila kamu dah faham dia punya teknik dia, kan? Kamu akan nampak flow dia. Apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Kamu nampak benda ni. Ni biasa, normal lah. Macam ni, normal lah. Macam tu. Kamu tak kisah. Dalam mat dia, selagi kita boleh jalan kerja dia, kita boleh move. Mat maksudnya dia masih lagi senang. Dia sangkut, bila dia sangkut, alamak, macam mana nak expand dan nak teruskan macam mana ni? Itu baru kita kategorikan sebagai level dia dah up. Kan? Okay? C pula. Ni tak payah pegang. Ni. Masih kat sini lagi ni. Tak gerak. Dia bagi ABC je. Kalau dia bagi sampai D, E, F, boleh nangis kat ni. Kan? Okay. Jangan padam. Jangan padam tu, yang terpadam tu. Tak apa. Kamu ada ingat nombor kan? Saya tak ingat nombor. Negatif 3, negatif 3.5. Okay, fine. Negatif 3, negatif 3.5. Okay. C alpha campur 3 beta and 3 alpha campur beta. Okay. Saya dapatkan dia punya hasil tambah punca SOR alpha campur
3 beta campur 3 alfa campur beta. Oh, yang ini hasil tambah pula senang. Ni 4 alfa campur 4 beta. Keluar 4. Alfa campur beta. Oh, kalau macam ni best keluar. 4 negatif 3. Negatif 12. Settle. Laju kalau buat ni. Dapat macam ni. Hasil darab pula. Dia seorang je. Seorang lagi dia susah sikit lah. Hasil darab punca kita kena expand. Alfa tambah 3 beta. 3 alfa campur beta. No problem. 3 alfa kuasa 2 campur alfa beta campur 3 3 kali 3 9 silap. 9 alfa beta campur 3 beta kuasa 2. Cantik. Kita dah nampak hint dia. Kat mana hint dia? Yang 3 alfa kuasa 2 dengan 3 beta kuasa 2 kita kena letak sekali. Okey, boleh letak sekali. Iaitu saya akan letak 3 alfa kuasa 2 campur 3 beta kuasa 2 campur 10 alfa beta. Ni dengan ni. Yang ini macam mana nak buat? Macam tadi. 3 alfa kuasa 2 campur beta kuasa 2. 10 alfa beta. Ni pecah macam tadi. Pecah macam mana? 3. Ni, jadi apa? Alfa campur beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Tutup balik. Campur 10 alfa beta. Dapat 3 masuk nombor. Negatif 3 kuasa 2. Tolak dengan 2 kali negatif 3.5. Campur dengan 10 kali negatif 3.5. Ambil kalkulator. Tengok sekejap. Apa sudah jadi? 9 campur 7. 16 tadi. 16 kali 3. Sama dengan 48. 48 tolak 35. 13. Okeylah. Nampak macam pelik-pelik nombor dia. Senang aja. Dapatlah jawapan. Iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah. Jadi tolak negatif jadi positif. 12X campur 13. Habis. Nampak Dia nampak. Kalau kamu dah nampak flow dia, Alhamdulillah. MAT ni dia kena nampak tu je. Settle flow. Dia macam air mengalir. Laju. Kamu buat seronok je kan. Tiba-tiba ada batu kat depan. Sangkut kejap kan. Kayuh ke tepi. Kan. Jalan lagi. Pelan-pelan. Okey. Nombor 4. Boleh ni dah? Okey. Sekejap bagi. Okey. Madam pusing dulu. Nombor 4 kat sini. Tengok. Dia kata, jika satu punca. Tadi kita main 2. Ini satu punca. Jaga. Satu punca ialah 7. Okey. Jadi saya bagi 3X kuasa 2 campur 19X campur K sama dengan 0. Kalau dia kata satu punca, kamu guna formula simple je. Iaitu X is root. Root is X. Maksudnya punca tu adalah X. Dan kalau dia bagi tahu X adalah punca. Macam tu je. Dia bagi tahu punca negatif 7. Apa kesimpulan kita? Oleh sebab itu X sama dengan negatif 7. Senang je soalan ni. Masuk. Negatif 7 kuasa 2 tambah 19. Negatif 7. 17 pula jadi. Campur K sama dengan 0. Dapat K. Ambil kalkulator je kira.
49 kali 3. 49 kali 3. Tolak 19 kali 7. Sama dengan 14. Jadi K akan dapat negatif 14. Dah habis. Pendek je cerita dia. Yang tadi je berjela. Panjang. Sampai hari ni, nyum. Kan? Lepas tu soalan dia dalam exam pun biasanya untuk kuadratik ni, fungsi kuadratik biasanya dia ada 3 soalan. Kalau form 4 lah. 3 soalan. Satu bahagian soalan kuadratik ni, satu senang, satu susah. Satu lagi bahagian fungsi. Bahagian fungsi dia bagi graf biasanya. Okay? Tapi yang Cikgu, tu, ya. saya tak faham macam mana X sama dengan negatif 7. Tu dia. Formula dia ni. X is root. Maksudnya, X adalah punca. Jadi, punca tu juga, punca adalah X. Dari segi perkataan. Dari segi matematik. X sama dengan punca. Macam tu je. Soalan dia bagi apa? Jika satu punca bla 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 ialah negatif 7. Maksudnya negatif 7 tu adalah apa? Negatif 7 tu adalah punca, betul? Kan? Jadi formula kita X sama dengan punca. Itu dia keluar ni. Nampak? Sebab punca tu adalah X. Sebab tu dalam English nama dia root. Dia panggil root tu maksudnya dari segi bahasa, menurut kamus Cambridge, dia maksud dia translate pula kamus Dewan Bahasa, kamus Dewan, dia akar. Maksud kalau graf kuadratik, ini tanah dia. Nampak? Tempat ni kita panggil dia root. Iaitu kita panggil dia punca. Punca. Punca juga adalah apa? Pintasan X. Sebab itulah X tu juga adalah punca. Okey? Contoh. Boleh, Cikgu. Sabrina? Ya. K tu kenapa negatif 14? K negatif 14. Saya salah kira ke Sarimah? Ni berapa? 14 kan? 14 pindah sebelah? Negatif 14. Negatif 14. Cuba kamu cek jawapan belakang kejap. Apa ni? Ada buku teks, betul tak? Nombor 4, latihan intensif 2.1. Saya ada bagi jawapan tak ada? Ada saya jawapan. Ada pun bagi jawapan belakang. Nombor apa ni? 4, betul. Betul, cikgu. Ada. Okey. Terima kasih. Boleh ya? Boleh? Kita masuk nombor 5, okey? Nombor 5. Nombor 5 dia melibatkan diberi persamaan kuadratik Rx kuasa 2 campur R tolak 1X campur 2R campur 3 sama dengan 0. R ialah integer bukan sifar. Maksudnya R tak boleh sama dengan 0. Okey? Cari nilai R dengan keadaan. Dia bagi keadaan pula. Dia kata, satu punca adalah negatif punca yang satu lagi. Wow. Satu punca adalah negatif yang satu lagi. Okay. Apa bila nampak macam tu? Benda ni. Apa benda ni? Yang pertama, cek kuadratik dulu. Macam mana nak cek? Dah sama dengan 0? Dah susun? Okey, kalau dah susun, macam mana nak cek susun? Berapa A-nya? A sama dengan R. Dia dah buat siap dah, nampak? B sama dengan R tolak 1. Nampak? Jangan expand pula. Kalau X kat belakang, jangan expand. Maksudnya dia dah faktorkan untuk menunjukkan Mamat ni adalah coefficient of X. Mean B. Okay. Yang ini yang tak ada X ni maksudnya C. C adalah orang yang tak ada X. Ni bila kita ada A, B, C, apa formula kita? Sorba Porca.
sorba, porca. Ini formula untuk kalau kita ada ABC. Okey. Mana punca dia cikgu? Dia kata apa? Satu positif, satu negatif. Mana dia sebut? Dia kata ayat lain. Dia kata apa? Satu punca adalah negatif yang satu lagi. Maksudnya kalau seorang ni positif, yang seorang lagi negatif. Jadi boleh kata cerita dia seperti kalau seorang tu alfa, seorang lagi negatif alfa. Macam tu cerita dia. Masuklah. Ni, SOR. Alfa campur negatif alfa. Negatif B. Per A. Siap. Apa yang siapnya? Tengok. Alfa tolak alfa. Kosong. R pindah sebelah. Kosong. Negatif R pindah sebelah. Baru R1. Baru dapat R1. Cukup ke? Dia nak apa? Cari nilai R. Perlu ke buat ni? Tak payah. Sebab soalan dia kata, cari nilai R. Aku buat SOR dah dapat. Buat SOR pun dah dapat. Tak payah buat POR. Nampak? Okey? Satu. A dah siap. Boleh faham tak ni? Kita tengok tengok BB. Ni siapa dah formula sama. Tukar huruf ni, tukar punca. Okey. B. Apa kisah dia? Satu punca adalah salingan. Datang cikgu salingan pula kan. Dah. Salingan maksudnya datang ni reciprocal. Reciprocal. Reciprocal maksudnya kalau seorang tu alfa, seorang lagi 1 per alfa. Buat nota. Ini namanya salingan. Nanti tak tahu pula salingan apa. Itu salingan. 1 per alfa. Salingan. Okey? Jadi kita tengok. Kalau salingan, yang mana senang nak pakai? Tak apa, saya letak je. Saya letak SOR. Alfa campur 1 per alfa. Sama dengan negatif B R tolak 1 per dengan R. Ini susah ni. Nak kira. Kan? Tak apa, kita pakai sini. POR tengok apa jadi? Alfa darab dengan 1 per alfa. Yes. Ni lebih mudah. C siapa? 2R campur 3 per dengan R. Kenapa dia lagi senang? Ni boleh mati. Alfa dengan alfa mati. Yang tinggal apa? 1. Jadi R naik atas. Jadi R sama dengan 2R campur 3. Okey. Saya pindah ni. R tolak 2R sama dengan 3. Negatif R sama dengan 3. R dapat negatif 3 dah. Perlu buat ni? Tak payah. Bila dah dapat tu tak payah. Kita bukan nak cari alfa. Lainlah kalau soalan kata cari R dan alfa. Itu cerita lain. Dia suruh cari R saja. Cukup. Okey. C. Satu punca adalah 2 kali yang satu lagi. Okey. Sama cerita dia semua. Semuanya sama. Jadi saya padam kat sini je. Yang ini je. Sebab yang ni sama. C ni sama. Dia kata apa? Dia 2 kali yang satu lagi. Satu punca adalah 2 kali yang satu lagi. Maksudnya kat sini, kalau seorang tu alfa, seorang lagi 2 alfa. Yang ni susah sikit. Tengok kenapa. Alfa campur 2 alfa. Sini alfa darab dengan 2 alfa. Sudah. Tak dapat senang. Jadi kita buat tak apa. Ni apa? 3 alfa. Sama dengan negatif R campur 1 per R. Saya expand. Yang ini akan dapat 2 alfa kuasa 2 sama dengan 2R campur 3 per dengan R. Jadi kita kena buat apa? Persamaan serentak. Kan? Yang ini ya serentak susah sikit kena buat. Okey, macam mana nak buat persamaan serentaknya? Jadi kita kena dapat contoh kali kita nak cari R tau. Bila kita nak cari R, yang kita kena hapuskan adalah alfa.
Jadi saya akan pindahkan 3 ke sebelah. Alfa sama dengan negatif R campur 1/3R. Alfa ni ganti kat sini. 2 negatif R campur 1 per dengan 3R kuasa 2. Sama dengan 2R campur 3 per R. Okey, tak selesai lagi. Kena buat apa dulu? Kuasa 2 dulu. Baru 3R kan? Okey. Saya bawa ke mana ni? Ke sini ya, boleh ya? Ni, ke sini pergi je. Okey, 2. Atas tu akan jadi tolak R tambah 1 tu tak jadi. Saya tulis 1 tolak R. Kuasa 2 per dengan 9R kuasa 2. Ni macam ni dulu tulis dia. Jangan expand terus. Relax dulu. Ni dulu. Sama dengan 2R campur 3 per dengan R. Okey. Sekarang kita dah boleh pindahkan darab silang. Silang. Cross ni, cross ni. Sini akan jadi 2R. Ni saya boleh kembangkan. 1 tolak 2R campur R kuasa 2. Sama dengan, ni darab terus. Boleh darab terus. Kan? Boleh darab terus, kita akan dapat kat situ. Tak payah darab terus dulu. Dapat kuasa 3 kan? 9R kuasa 2. 2R campur 3. Okey. Kat sini saya nampak R dengan R ni boleh mati seko. Ni kuasa 2, satu mati. Boleh expand. Kita akan dapat 2 tolak dengan 4R campur dengan 2R kuasa 2. Yang ini 18R kuasa 2 campur dengan 27R. Kumpulkan. Ni negatif 18R kuasa 2. 4 campur 27 berapa? Negatif 31R campur 2. Ambil kalkulator, faktor. Panjang juga yang ni. Cikgu. Ya. 2R kuasa 2 tolak 18R kuasa 2. Okey. Salah. Salah berapa? 16 je Betul kan? Salah. Terima kasih. 2 tolak 18. Nasib baik. Tak tekan kalkulator lagi. Okey. Equation degree 2. Negatif 16. Tolak 31. 2. Dapat negatif 2 dengan 1/16. Negatif 2 dengan 1/16. Jadi saya akan dapat R sama dengan negatif 2 dan R sama dengan 1/16. Kita tak ambil yang ni. Sebab dia kata R adalah apa? Integer. Dia kata R integer. Negatif 2 pun integer. Cuma integer negatif. Yang C tu panjang cerita dia. Sebab bila dia tak boleh settle, itu jadi panjang. Kalau dia boleh settle awal, dia pendek je. Cerita dia. Boleh faham? Panjang juga ni. Cuba tengok dulu. Boleh Okey. Kita sambung sikit lagi. Takat mana kita boleh habis, kita habislah sikit. Satu saya rasa dalam sampai boleh kot 6 dengan 7 insyaAllah.
Kita tengok. Soalan nombor 6 pula. Nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6 pula, dia kata, satu punca persamaan, okey ada persamaan, tolak 8X campur M sama dengan kosong. Adalah 3 kali yang satu lagi. Macam mana? Yang tadi. Seorang alfa, seorang lagi 3 alfa. Cari nilai pemala M dan punca-puncanya. Ini. Mula-mula dia nak M. Kemudian dia nak punca-puncanya. Maksudnya apa? Alfa pun kita kena cari. Tapi kadang-kadang kalau dah dapat M, faktor pun tak apa, tak ada masalah. Formula sama, iaitu SOR bar por ca. Yang ni dah jelas ABC dia senang. SOR alfa campur 3 alfa sama dengan negatif B negatif 8. A 1 tak payah. Per 1 tak payah. Por maksudnya darab. Alfa darab 3 alfa sama dengan C M. Dari dapat alfa dapat M. Okey. Saya akan settle ni dulu. Ini 4 alfa sama dengan 8. Jadi alfa dapat 2. Okey. Masuk sini. 3 alfa kuasa 2 sama dengan M. Oleh sebab itu, M dapat 3 kali 2 kuasa 2 dapat 12. Ni pendek je cerita dia. Tak habis lagi tau. Baru tanda M. Lagi kita nak punca. Jadi siapa punca dia? Kita ada alfa 2. Bila kita ada alfa 2, jadi dia nak apa? Punca-puncanya apa? Adalah punca-punca adalah 2 dan 3 kali 2, 6. 2 soalan. Okey? Dia pendek je. Boleh. Tapi dia guna formula yang sama, kaedah yang sama. Okey? Nombor 7. Nombor 7. Persamaan X kuasa 2 campur 2X campur, sama dengan, KX tolak 1. Mempunyai punca bukan sifar dengan beza antara punca adalah 2. Wow. Cari nilai setiap punca dan nilai K. Okey. Jadi saya akan buat ni dulu. Kuadratik bagi settle dulu. X kuasa 2 campur 2X sama dengan KX tolak K. Susun. X kuasa 2 campur 2X tolak KX campur K sama dengan kosong. Yang ini kita boleh faktorkan X. Ingat kita faktor X tau. B. 2 tolak K. Campur K sama dengan kosong. Jadi A, B, C dah ada. Okay. Okay. Punca dia macam mana nak cerita ni? Dia kata bukan sifar. Beza antara punca adalah 2. Beza antara punca adalah 2. Maksudnya apa? Kalau seorang lagi alfa, seorang lagi adalah alfa campur 2. Itu cerita dia. Itu beza dia 2. Kau tolak dua-dua ni. Tolak dua-dua, dapatlah 2. Itu kadang-kadang macam mana tulis beza nak betul lah. Ini cerita dia. Beza dia 2. Dapat yang ini, senanglah cerita dia. Sebab formula dia, SOR bar por ca. Okey. Jom kita buat selesaikan. SOR, hasil tambah punca. Tambah punca maksudnya alfa campur 2. Sama dengan negatif B. Negatif 2 tolak K. Kita akan dapatkan sini apa? 2 alfa campur 2 sama dengan negatif 2 campur K. Satu persamaan. Darab pula. Darab kita akan dapatkan situ alfa darab dengan alfa campur 2 sama dengan C. Dapat K terus. Okay. Jadi kita ada 2 persamaan. Macam tadilah kedua persamaan kita kena buat persamaan serentak.
Kita akan dapat sini 2 alfa campur 4 sama dengan K. Okay, kejap. Padam. Okay. Yang ini K, yang ini K. Dah boleh selesai. Ini saya akan samakan dua-dua ni. K ni. Saya akan dapat situ alfa kuasa 2 yang ni. Campur 2 alfa sama dengan 2 alfa campur 4. Ni. Kembang dengan tu. Kita akan dapat jawapan alfa kuasa 2 sama dengan 4. Yang tinggal alfa sama dengan 2 atau negatif 2. Okey. Dia tanya apa? Cari nilai setiap punca dan nilai K. Baru dapat alfa. Kan? Kita tengok nilai setiap punca dan nilai K. Okey. Punca bukan sifar. Jadi 2 alfa. Jadi kita akan dapat K pun 2 jawapan. Saya ambil K ni kan. Jadi kalau alfa sama dengan 2, K sama dengan 2 alfa campur 4. Dapat jawapan 8. Okey. Kalau alfa sama dengan negatif 2, K sama dengan 2 kali negatif 2 campur 4 sama dengan 0. Okey, jadi punca kita adalah alfa dan alfa campur 2. Kan? Alfa dan alfa campur 2. Jadi kita akan ambil alfa sama dengan 2. Alfa campur 2 sama dengan 4. Yang ini saya tak ambil. Sebab apa? Kalau saya ambil tu, syarat dia kata punca bukan sifar. Punca tak boleh jadi kosong. Okey? Jadi jawapan kita K adalah sama dengan 8 dan punca-punca. Punca adalah 2 dan 4. Cuba fahamkan sekarang. Okey? Itu lebih kurang lah. 6 dengan 7. Boleh Okey? Untuk nombor 8, insyaAllah kita akan sambung minggu depan lah. 8 sampai habis. Tapi kamu sebenarnya, dia punya flow dah ada. Kamu dah boleh try. Dah boleh try buat dah. Kan? Okey? Boleh kan? Ini kelas pertama kita malam. Kalau kamu rasa macam biasa malam, kamu bagi tahu. Kita boleh pergi petang balik. Petang. Tapi petang mungkin saya tak buat lah. Pukul 3 tu. Saya akan cari masa okey sikit. Pukul 5 ke? Pukul 5 sampai 7. Tapi hari biasa lah. Hari biasa. Penat juga kadang-kadang hari biasa. Kita pulang kamu tengok. Ya? Okey, Anis. Cikgu, yang kenapa punca-punca dia 2 dengan 4? 4 kenapa? Tu mana datang dia? Punca-punca dia 2 dengan 4. Alfa. Ini punca-punca dia, Anis. Dan ini. Ini satu alfa, satu lagi alfa campur 2. Ini punca-punca dia. Sebab tu bila saya dapat alfa 2, maksudnya punca yang pertama adalah 2 dan seorang lagi adalah 2 campur 2. Saya buat jadi sepatutnya saya kena buat ni lah. 2 campur 2, 4 macam tu. Sebab alfa kita 2. Okey? Boleh? Tapi kenapa kita tak ambil ni? Sebab bila kita masukkan alfa kita negatif 2, campur 2 akan jadi kosong. Dia tak boleh kosong. Kan? Punca tak boleh kosong. Boleh? Okey? Okey, kalau macam tu sampai takat ni dulu untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada soalan apa-apa, kamu boleh WhatsApp saya terus ke dalam grup. Okey. Hanis tak ada dalam grup lagi. Hanis nanti WhatsApp saya, Hanis. Boleh
Nanti WhatsApp saya masukkan dalam grup. Dah ada dah cikgu. Dah ada Oh ya. Okey. Jadi kalau macam tu senanglah kan. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dulu kelas untuk hari ini. InsyaAllah alhamdulillah kita dah berjaya habis sampai nombor 7 kan. Okey, nombor 7. Nombor 8, 9, 10, 11 tu kalau kita sangkut, kamu sangkut apa, kamu mesej saya. Kan? Ataupun minggu depan saya akan bincangkan sikit, kemudian kita sambung bahagian seterusnya insyaAllah. Jadi untuk malam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, kalau sangkut, tengok saya punya rakaman semula. Tapi malam ni mungkin saya tak sempat nak upload sebab bila kelas panjang, dia ambil masa lama untuk convert. Okay? Tapi kalau laju, cepat, saya cepat masuk. Okay, jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Thank you cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya. yang negatif dalam kurungan 2 tolak K tu, macam mana boleh dapat Oh ni. yang bawah tu? Ni. Yang ni ke? Formula. Yang ni B dia. B sama dengan 2 tolak K. Ni. B dia sama dengan 2 tolak K. Formula kita apa? Negatif B. Negatif B. Jadi saya buat negatif 2 tolak K per A kita berapa? A 1. Per 1 tu tetap tulis. Okay. Boleh? Cikgu. Baik.